Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi kepada modul yang seterusnya. Okey, yang untuk hari ini, untuk modul kali ini kita akan memperkenalkan Google My Business. Okey, satu platform yang disediakan oleh pihak Google. Okey, platform ni yang paling penting ianya percuma. Okey. So kita tengok dulu apa itu Google My Business. Okey, kalau misalnya kalau tuan-tuan puan-puan perasan, okey, kalau misalnya kita nak pergi ke satu-satu tempat ataupun kita nak mencari homestay murah, okey. So selalu saya akan masukkan misalnya contoh keyword homestay murah Alustar contoh. Okey, so siapa yang berdaftar di Google My Business, so dia akan keluar lebih kurang macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. So maksudnya untuk nak tarik trafik masuk ke dalam tuan-tuan puan-puan punya bisnes, so benda tu lebih mudah. Okey. So apa yang perlu kita buat sekarang? Okey, yang pertama adalah kita type dulu, okey, Google My Business. Okey. So bila type saja Google My Business, boleh nampak di sini, okey, boleh nampak di sini Google My Business apa semua ni. Ini yang pertama. Ataupun yang ini Google My Business yang kedua ni. Okey. So kita klik kepada yang Google My Business. Okey, kita klik kepada situ. So dia akan minta kita untuk assign kita punya Gmail account. Okey, untuk nak buat yang ni make sure ada account Gmail. Okey. So katakan saya pilih daripada satu saya punya account Gmail saya. Okey. Untuk saya nak verify saya punya account. Okey, so dia akan pergi ke arah yang macam ni. Okey, yang pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kalau perasan di sebelah sini. Okey, kita turunkan sikit. Okey, ada nampak tak di sini yang pertama, okey, email yang kita register tu, okey, pastikan kalau tuan-tuan ada account business Gmail untuk khas untuk business, pastikan login menggunakan untuk business punya okey. So bila kita klik di situ, okey, yang ni untuk kita login. Kalau kita klik kepada yang bulat ada 9 titik tu, okey, nampak tak di sini dia ada My Business. Okey. So kita boleh klik di situ. So dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. So apa yang perlu kita buat sekarang adalah manage now. Okey. So yang untuk langkah yang pertama, okey, langkah yang pertama kita perlukan add your business to Google. Okey, kita klik pada situ. Kemudian kita masukkan nama bisnes kita. Okey. Sebagai contoh, ini untuk sebagai tujuan latihan. Okey, katakan saya punya bisnes, saya menjual air soya atau apa. So saya boleh gunakan misalnya orang kenal air soya saya tu dengan nama contoh sebagai katalah air soya Pak Ali. Contoh, okey, contoh air soya Pak Ali Alustar. Okey. So selepas tu kita akan tekankan boleh pilih untuk button next. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan kita punya kategori untuk perniagaan kita, okey. Sebagai contoh mungkin saya boleh masukkan itu sebagai food court, okey, ataupun dalam food court ataupun boleh juga dalam food and beverage. Okay, kita boleh cari kita punya business kategori. Okey, kalau misalnya saya berniaga tu mungkin saya boleh gunakan sebagai food court. Okey, kita boleh guna sebagai food court. So apa yang perlu, kemudian kita next. Okey, yang untuk yang ini, okey, yang ini misalnya sekarang kita ada premis perniagaan, okey.
So kita nakkan kita punya customer tu pergi ke kita punya premise, okay. So kita boleh type no. Kemudian kalau kita tengok yang pada button no tu, okay, kita boleh tadi yes, kemudian button no tu, okay, kita yang ini lebih kepada siapa yang buat bisnes bisnes di rumah, okay, dia tak nak orang datang ke rumah dia. Misal contoh dia buat kek, so dia yang akan buat COD, okay. So dia boleh letakkan kepada no. So nanti Google My Business dia tak akan display kita punya alamat. Okay. Yang itu akan lebih privacy lah. Maksudnya customer tak tahu di mana kita tinggal. Dia hanya tahu location dia adalah di Alustar dalam kes sekarang. Okay. So kalau misalnya saya nakkan orang datang ke premise saya. Okay. Saya boleh masukkan, saya boleh pilih kepada yes. Kemudian saya boleh nextkan dia. So dia akan mintakan alamat, okey. So alamat saya boleh masukkan alamat premis perniagaan kita, okey. Sebagai ni untuk latihan saya akan masukkan alamat yang inilah alamat yang ada, okey. Okey. Kemudian kita masukkan postcode. Okay, kita masukkan nama negeri, bandar. Kemudian kita pilih kepada nama negeri. Okay, make sure alamat tuan-tuan perempuan yang ini adalah benar. Okay, yang ini untuk tujuan latihan saya letak sajalah untuk tunjuk demo saja. Okay, so apa yang perlu buat sekarang ni, make sure alamat ni betul. Okay, sebab apa? Nanti alamat ni lah Google akan hantar kepada kita postcard, okay, untuk verification. Maksudnya alamat kita tu adalah benar. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan letak alamat yang salah, so dia akan sampai ke alamat yang itu. Make sure alamat tu adalah alamat premis perniagaan. Okay, so selepas tu kita boleh tekan dia next. So dia ada tunjuk di sini, okey. Dia ada tunjuk di sini, okey. Yang ini tak semua orang akan dapat perkara yang macam ni, okey. Yang ini berkemungkinan bukan berkemungkinan lah. Memang ada yang menggunakan alamat, misalnya macam contoh macam ni sekarang, dia menggunakan Taman Wiramegong. So dia dah tanya pada kita, adakah premis kita sama macam yang ini, okey. Dalam kes sekarang saya tak akan kata benda tu betul lah, okey. Saya akan none of this, okay. Kemudian saya nextkan dia. So dekat situ dia akan tunjukkan map, okay, map location kita punya premise, okay. So kita boleh check tengok, okay, kita boleh check tengok sekiranya betul, so kita boleh next. Tapi sekiranya benda tu salah, okay, benda tu salah, so kita boleh ubah dia punya marker ni, okay, yang merah ni. Kita boleh ubah dia, ataupun kalau misalnya macam sekarang ni macam terlalu kecil, kita boleh zoomkan dia lagi. Tekan plus tu, so kita boleh zoomkan lagi. So dekat situ kita boleh nampak lah betul tak betul premis perniagaan kita tu berada di kawasan tu. Yang ini pun salah satu benda yang kita perlu titik beratkan, okey, supaya nanti bila customer nak pergi ke tempat kita, okey, alamat tu adalah betul. Okey. Sekiranya benda ni betul, kita boleh nextkan dia. Okay. So di sini, okay, di sini sekiranya tuan-tuan perempuan ada buat COD, misalnya dalam kes sekarang, contoh saya tadi buat air soya. Okay, katalah saya ada buat penghantaran ke mana-mana di kawasan saya. Contoh macam sekarang ni, katalah saya type pada yes. Okay. Kalau misalnya no, okey, bermaksud tuan-tuan perempuan tak membuat penghantaran, okey. Bukan bermaksud tak boleh post barang apa semua. Ini adalah lebih kepada COD, okey. Untuk kita serve customer yang luar daripada kita punya kawasan. Okey. So macam sekarang ni, kita boleh tengok macam ni, katalah saya ada buat COD. So saya nextkan dia. Okey. So saya boleh masukkan location yang saya cover, okey. Macam contoh sekarang ni di Megong, okey, saya boleh letak sebagai anak bukit contoh. Okey, anak bukit Alustar. Lepas tu mungkin saya boleh letak dekat Kuala Kedah. Okey.
So kita tengok kawasan mana yang kita cover untuk penghantaran. Okey. So kalau contoh macam sekarang ni, katakan benda ni 2 sahaja. Okey, saya cover untuk kawasan ni saja. So saya boleh tekan next, kemudian okey. So di sini kita masukkan kita punya number phone. Okey. Masukkan number phone. Lepas tu dekat sini, okey, current website URL ni, okey, tuan-tuan perempuan macam sekarang untuk program training mining ni, okey, kan kita dah register kita punya nama domain, okey. So boleh masukkan nama domain kita. Okey. So bagi yang tak join program mining ni, mungkin dia tak nak website, okey, dia boleh klik pada tak nak website, ataupun dia boleh dapatkan daripada Google secara percuma. Okey, yang ni just basic sajalah. Okey, dia just macam single page sahaja macam tu. So katalah letakkan kita punya website. Okey, make sure URL ya. Okey. Okey, kita masukkan nama domain kita. So kita tekan pada next. So dekat sini, okey, dekat sini yang ini adalah yang dia minta dari untuk kita untuk kita update kita punya info untuk kita punya business. Okey, kalau misalnya yes, kita yes. Okey, kalau misalnya tak, kita just type no sajalah. Okey. Okey, so bila saya pilih yes, so dia akan pergi ke sini. Okey, dia pergi kepada macam dalam screen sekarang. So saya pilih pada finish. Okey, lepas tu dia akan keluarkan. Okey, sekejap, sebentar proses. Okey, yang ini dia keluarkan untuk verify. Okey, untuk verify. Maksudnya, kalau tuan-tuan macam dah isi semua maklumat penting semua, okey, boleh masukkan tuan-tuan perempuan punya nama. Okey, lepas tu klik kepada email. Okey, supaya dalam masa 2 minggu Google akan hantar postcard ke rumah kita ataupun ke alamat premis perniagaan yang kita bagi alamat tu. Okey, dia akan hantar di situ untuk kita masukkan kod tu nanti untuk verify kita punya account. Okey, yang ni Google tak nak ada orang buat penipuan penipuan location ataupun business dia. Okey, so dalam kes sekarang saya tak nak lagi verify. Okey, saya boleh klik di situ. Okey, dekat sini dia ada verify letter. Okey, so saya klik pada letter. Okey, so dia akan keluar satu lagi menu di sini untuk kita masukkan. Okey, macam sekarang ni, okey, perniagaan kita buka pukul berapa hari seminggu. Yang ini kita boleh masukkan. Okey, sebagai contoh kalau di Kedah ni hari Jumaat tu cuti. Okey, saya boleh letak saja hari misalnya hari Sabtu sehingga hari Khamis saya buka kedai. Okey, so pukul berapa? Contoh sekarang ni pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang. Okey, so 6 petang. Okey, 9 pagi. Tapi tuan-tuan perempuan jangan letak 24 jam walaupun bisnes online. Okey, jangan letak sebagai 24 jam sebab nanti bila 24 jam bila orang mencari satu-satu barang, okey, dia tengok dekat situ 24 jam, so dia boleh call pukul berapa pun tak kisah. Okey, pukul berapa pun tak kisah. So nanti tuan-tuan perempuan juga yang terbeban lah dengan benda-benda macam ni kan. Okey, sebab ada kes saya dulu saya pernah dapat panggilan pukul 2, pukul 3 pagi pun saya pernah dapat. Okey, so anda kata untuk business hours ataupun masa perniagaan tuan-tuan perempuan antara pukul 9 sampai pukul 6. Okey, daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Okey, so boleh tekan save. Okey, yang ini bergantung kepada tuan-tuan perempuan punya business lah. Okey, saya tak boleh kata spesifik 9 sampai 6 tu tak boleh. Okey, so saya savekan dia. Okey, dia akan keluar dekat sini business description. Maksudnya apa penerangan ringkas tentang perniagaan tuan-tuan perempuan. Okey,
So tuan-tuan puan-puan boleh masukkan description ataupun tuan-tuan puan-puan punya info tentang bisnes sebanyak 750 aksara huruf sekiranya dah tuan-tuan puan-puan dah tulis di sini boleh save, tapi sekiranya masih tak ada idea tak ada idea apa yang nak ditulis, boleh tekan button skip dulu. Katalah macam ni, saya tekan save dulu. So di sini tuan-tuan boleh masukkan gambar-gambar produk, gambar-gambar produk ataupun gambar-gambar misalnya kalau buat homestay, boleh masukkan gambar-gambar untuk homestay lah, maksudnya bilik-bilik apa semua tu boleh upload di sini. Dalam case sekarang saya just skip dulu. So dekat sini dia almost dah ready, so saya continues. So dia akan keluar macam ni, paparan yang macam ni. So dekat sini kalau tuan-tuan puan-puan tengok, complete your business profile baru 80%. Kita boleh add logo kita di sini. Lepas tu dekat sini, kalau misalnya tuan-tuan puan-puan dah dah ready, maksudnya dah semua dah update apa, boleh tekan kepada button verify now. Dia akan pergi balik ke tadi, masukkan nama, so tekan button mail tu. Dekat situ boleh tuan-tuan puan-puan boleh masukkan. Lepas tu lagi satu dekat sini dia bagi Google bagi kepada tuan-tuan puan-puan RM150 free. So dia boleh buat iklan, boleh claim dia punya kredit lah. Tapi yang ni pun dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia, tengok dia punya term lah. Lepas tu kalau tuan-tuan puan-puan tengok macam sekarang ni, di sebelah kiri sekarang, yang pertama ini adalah nama dan alamat kita punya premis perniagaan. Lepas tu kalau kita tengok kepada menu post, yang ini kita boleh masukkan kita punya post kita ataupun boleh masukkan kod untuk buat promosi. So dekat sini kita boleh buat, kita boleh buat di sini. So lagi satu, sekiranya macam tadi, banyak tuan-tuan puan-puan banyak skip kan, macam business hours apa semua tu tuan-tuan puan-puan skip. So pada bahagian menu info, di sini tuan-tuan puan-puan boleh edit semula info-info yang dah masuk tadi. Boleh masukkan semula di sini. Macam contoh alamat ke, nama, kategori produk, lepas tu servis kawasan mana, business hours, kita punya nombor telefon, kita punya domain, kita boleh semua sini kita boleh update balik lah. Misalnya tadi kita ada banyak yang tertinggal tu. Yang itu semua bila kita dah selesai, bila dah selesai update semua, kita boleh verify juga di sini, di sebelah atas kanan ni. Lepas tu kalau tengok dekat sini dia ada insight, yang ini tak ada lagi sebab tuan-tuan puan-puan belum verify. So dekat insight ni sebenarnya Google dia bagi kita info, dalam bentuk graf apa semua. So berapa banyak orang ada call kita, berapa banyak orang ada access ke ke map untuk pergi ke premis perniagaan kita, berapa banyak carian, semua dia akan display di sini. So yang lagi satu yang di bawah ni, di review pun sama. Review pun bila selepas dah verify baru insight dengan review ni baru akan aktif. So itulah perlukan aktif dulu baru boleh ni. Yang untuk review ni, kalau sebaik-baiknya, kalau misalnya customer kita pergi ke premis perniagaan kita, so pastikan kalau boleh bagi diorang review. Bagi diorang review supaya ranking untuk Google My Business kita sentiasa akan berada di atas. Selalunya Google akan rankkan lebih kurang 10 saja. So kalau kita misalnya kurang, so mungkin kita akan berada di nombor 11. So kita dah rugilah. So dia tak boleh display kita punya Google My Business ataupun GMB.
Okey, lepas tu kita boleh tengok dekat situ ada message. Okey, ini pun message ni selalunya bila prospek ataupun customer kita dia nak tanya apa-apa, dia boleh tanya di sini. Okey, yang ni pun sama juga, bila dah verify baru benda ni function. Okey, lepas tu kita boleh upload kita punya kita boleh upload kita punya gambar. Okey, kita boleh upload kita punya gambar di sini. Okey, lepas tu sekiranya yang inilah yang saya ada mention tadi, yang mana yang nak free tu. Okey, yang nak free punya tu, so dia boleh pilih di sinilah, tapi benda tu simple saja. Okey, tak perlu okey, dia tak banyak pilihan lah. Okey, dia tak banyak pilihan yang ni. Lagipun bagi saya, tuan-tuan perempuan dah ada website sendiri, lebih baik tarik traffic terus ke website sendirilah. Okey, so yang lain-lain dekat sini sekiranya nak addkan kita punya staff ke apa, so kita boleh addkan user di sini. Okey, sebagai pembantu kita. Lepas tu yang lain-lain tak ada apa dah. Okey, so apa yang perlu? Okey, apa yang perlu sekarang ni? Tuan-tuan perempuan, bila dah selesai dah buat macam ni, make sure print screen macam ni print screen penuh, dan nanti sebab kita perlukan report nanti. Okey. So yang lain-lain tak ada apa. Okey. Yang lain-lain tak ada apa, cuma apa yang perlu sekarang ni siapkan yang ini untuk orang kata platform untuk kita buat marketing kita lah. Okey. So kita jumpa lagi untuk modul yang seterusnya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum.